Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Anda masih lagi bersama saya. Mana kamera? Okay. Bersama saya Khairi Syazani atau Khairi Jambang dalam channel Jambang Production. Tujuan aku buat video hari ni adalah untuk sambung cerita hari tu. Sebab aku hari tu dah janji kan, aku nak buat sambungan cerita daripada kawan aku yang si Wan tu kan. Kan orang kata minggu depan ni dia ajak aku lagi sekali pergi tempat berubat tu kan. Okay, ni aku nak cerita sambungan cerita tu, tapi untuk lain orang punya cerita lah. Masih lagi dengan Wan. Okay, cerita dia mengenai Santau. Okey, pada mulanya cerita dia macam gini tau. Kawan aku Wan. Okey, kalau korang nak tahu, kawan aku Wan ni adalah seorang orang biasa, tapi dia ada satu part time dia buat keluar Elio. Part time dia buat dia main muzik lah, orang kata. Dia gitaris. So dia ni ramailah kawan-kawan yang dia kenal. So salah seorangnya yang dia kenal ni adalah, nama dia aku rahsiakan, tapi aku bagi gelaran dia Zul lah. Okey, dia kenal dengan si Zul ni. Okey, dia kenal dengan Zul, pam. So Zul pun kenal si Wan ni macam mana benda semua. Satu hari ni masa tu diorang ada jamming session lah kan, dekat satu tempat tu. Kita orang biasa jamming dekat Reban Ayam lah. Nampak kelakar, tapi itulah hakikatnya. Okey, kita orang jamming kat situ. Masa tu aku tak ada lah. Wan masa tu tengah jamming dengan Joe tau. Wan dengan Joe tengah jamming, pam. Tiba-tiba Wan dapat satu call. Dia tengok handphone ni kan. Apa pasal ni kan? Si Zul call aku. Lepas tu dia angkat lah call. Hello Zul, Asal tak datang jamming kan? Lepas tu Zul cakap, Wan, kau tolong aku tu. Sebab kan aku dah cakap tadi kan, Wan kenal Zul macam mana dia kan. So Zul ni tahu Wan ni ada kelebihan yang dibagi Allah lah kan. Apa untuk boleh scan apa yang jadi dekat orang ni kan, dia boleh tolong kan. So dia call Wan untuk untuk minta tolong datang rumah dia lah. Wan ni pun pelik lah, apa pasal ni, apa yang berlaku ni kan. Aku pun tak tahu benda. Lepas tu Zul cakap, tolong tu adik aku dah parah dah ni, macam itu lah. So Wan dia cakap okey aku datang. Kebetulan tadi aku cakap Wan dengan kawan dia seorang lagi kan, Joe kan. So Joe ni pun sama juga macam Wan, dia ada kelebihan dia kan, kekurangan kelebihan semua Allah bagi. So Wan dengan Joe ni pergi tempat Zul, pergi tanya apa jadi sebenarnya. Lepas tu si Zul cakap, cuba kau tengok adik aku ni dekat dalam rumah, kenapa, apa pasal dia macam ni kan. Lepas tu Wan ni cakap, okey tak apa, aku cuba tengok dulu. Wan dengan Joe pergi tengok keadaan adiknya si Zul ni macam mana. Tengok. Lepas tu ada dua percanggahan ni lah, pendapat. Satu, yang si Joe ni cakap adiknya si Zul ni ada saka kan. Tapi yang si Wan ni pula cakap budak ni macam kena buatan orang. So itu tak kisah, dia orang buat lah. Dia orang macam okay lah, kita cuba sebaik yang mungkin kan. Dia cuba ngubat kat situ, pam. Lepas tu yang aneh dia, macam mana Wan tahu budak ni kena buatan orang? Bila dia datang je, budak ni macam tak selesa tau. Adiknya si Zul ni lah macam tak selesa tau. Macam aduh, kenapa kau datang macam tu? Macam tu lah contoh kan. Cuba ubat tak boleh. Lepas tu dia cakap dengan si Zul, macam ni lah, aku dengan Joe dah cuba buat yang terbaik, tapi adik kau ni macam yang benda yang lekat dekat dia ni macam degil sangat tau. Kita orang pun tak tahu nak buat macam mana. So apa kata kau bawa dia pergi tempat yang
aku pergi. Macam yang hari tu pun cerita aku cakap kena pergi kat satu tempat kat Johor ni kan. Dia orang pergi kat situ. So dia cakap okey lah, tak apalah, aku cubalah bawa dia pergi sana. Untuk pengetahuan korang, adiknya si Zul ni dulu dia macam orang cakap lah, lepas tu dia orang pun dah tengok gambar dia kan. Adiknya si Zul ni badan dia sebenarnya sadar kan. Dari badan sadar tiba-tiba tengok depan mata badan dia kurus kering. Aku pun macam heran, memang budak ni badan memang kurus ke macam mana? Rupanya yelah, benda ni dah ada dalam badan kan. So macam-macam zat yang ada dalam badan si adik Zul ni dah disedut oleh benda tu lah. Okey, nak dijadikan cerita, si Wan ni pun call aku, Riz, kau free tak? Aku cakap, apa pasal? Jom kita pergi tempat tu lagi, jom, tolong ni. Aku cakap, kenapa kan? Zul ni adik dia macam ada yang tak kena lah. Aku cakap, okey lah. Bila nak pergi? Kita pergi hari Jumaat. Okey, pukul berapa? Dia kata pukul 12 malam macam tu. Okey, 12 malam. Dah lah aku cakap macam 45 minit kan nak pergi sana kan, 1 jam 45 minit 1 jam macam tu nak pergi sana. Aku cakap okey lah, tak apalah, kita pergi, kita gerak dalam pukul 10 lebih lah gitu kan. Okey, yang individu yang pergilah, korang kena tahu ada beberapa orang lah, ramai lah yang pergi. Masa tu pergi dalam 2 kereta. Yang pergi aku, Wan, Zul, bini Zul, adik Zul yang kena ni tadi yang ada badan ada benda ni kan, dengan kawan ni adik Zul. Kenapa kita bawa kawan adik Zul? Sebab kawan adik Zul ni orang yang adik Zul percaya. So macam tu lah cerita dia. Nampak macam pening, tapi relax guys, jangan pening dulu. Kita gerak ke sana, naik 2 kereta. So masa tu okey, dah nak sampai ni. Korang kena tahu, jin, iblis, syaitan ni, dia ni banyak tipu daya dia. Sebelum sampai lagi tempat tu, tiba-tiba lah, masa tu aku tak ada dalam kereta diorang, aku naik kereta lagi satu. Tiba-tiba dia cakap dekat si Zul ni, adiknya Zul lah, cakap kat Zul, bang, singgah Petronas sekejap, aku nak berak lah bang. Macam itulah, contoh lah, macam tu bunyi dia lah lebih kurang. So Zul ni tiba-tiba buat kereta laju. So aku cakap, laju dia ni buat kereta kan, nak gimana? So pergilah Shell. Dia cakap nak berak kan. So abang dia bawa ni lah pergi Shell. Sampai kat sana rupanya kena kelentong dengan si benda tu lah. Bukan ni adik Zul yang bercakap, rupanya benda tu yang bercakap nak pergi toilet, nak berak. Rupanya nak tipu daya manusia kan. So kita orang semua kena kelentong lah. Lepas tu cakap, dah jom kita pergi tempat tu. Pergi sampai parking kereta. Si siapa, Abang Samad, tak silap aku bagi nama gitu kan, Abang Samad. Okey lah, Abang Samad ni adalah orang yang merubat. Kalau banyak ahli orang yang merubat, yang mengamalkan perubatan tradisional ni lah untuk kes-kes macam ini kan. Okey, so Abang Samad masa tu tak ada lagi. So kita parking depan rumah dia, kita borak. Masa tu memang tak adalah tahu rumah kan. So kita borak dekat luar rumah. Tiba-tiba Abang Samad ni dah sampai. Abang Samad sampai je, dia cakap, masuk. So kita orang masuk lah. Tapi yang adiknya Zul ni tak nak masuk. Tu masalah dia. Kita orang pun macam, kenapa lah budak tak nak masuk? Kita ni dah lah bawa dia jauh kan, nak ngubat dia, nak sihatkan dia, dia tak nak masuk. Lepas tu dia cakap dekat abang dia, bang, tak nak bang, aku dah sihat ni bang, aku elok dah ni, dah boleh balik kot rasanya. Tipu daya syaitan kan. Lepas tu Abang Samad ni cakap, dah kau tak nak tembiarang aku, kau ni tipu ni. Aku tahu sebenarnya kau ni takut nak jumpa aku. Dia masuk. Kau tahu adiknya si Zul tu meronta siap. Dia cakap, tak payahlah, aku dah sihat ni. Macam meronta tak nak kan. Kau tahu badan kurus kering kalau meronta macam mana. Last apa, dia bawa masuk, kawan dia pujuk lah, dah lah jomlah kan, kau tu tak sihat, kita ni nak ubat kau. So apa lagi, dia pujuk. Adiknya si Zul ni pun masuk dalam kan, untuk berubat lah. Punyalah berubat.
Akhirnya Abang Samad cakap, okey, kau nak aku bunuh kau ke kau nak balik dengan cara betul? Dia cakap macam tu. Aku pun macam masa tu kat tepi kan, aku tengah isap rokok lah masa tu kan. Cakap, apa pasal ni? Rupa-rupanya dia dah berkomunikasi dengan benda tu lah. Sebenarnya benda tu bukanlah saka. Dan cerita sebenarnya budak adiknya si Zul ni sebenarnya kena santau. Orang hantar lah kan. Biasalah orang Melayu ni tak suka tengok orang lain berjaya, betul tak? Kan? So dia dah hantar barang ni dekat adik si Zul ni. Adik Zul ni pun merana, lari badan dia sihat jadi macam tu kurus. So dia cakap lah, Abang Samad ni cakap dekat benda tu lah, kau nak aku hantar kau balik ke kau nak aku bunuh kau? Lepas tu dia berkomunikasi lah dengan benda ni. Lepas tu benda ni cakap tau, aku tak nak balik, aku takut. benda tu cakap. Lepas tu lepas tu Abang Samad cakap, kau nak takut apa? Tu geng-geng kau kat luar tu, ketua kau kat luar tu. Guys, alamak meremang pula. Guys, aku cakap kau terus terang, aku cakap masa kita orang tengah berubat ni, ketua kepada benda yang dalam badan adik Zul tu dekat luar rumah. Lepas tu kita orang dekat pagar lah kan, dalam rumah lah. Lepas tu ada pagar ditutup. Alah, meremang pula kan. Kita orang kat dalam, benda tu kat luar berkelompok. Tak percaya nanti aku masukkan satu gambar. Kau tengok gambar ni. Tak nampak apa-apa kan, tapi ada orang yang boleh nampak. Dia tahulah ada apa kat situ. Ni gambar member aku selfie dekat situ kan. Dia cakap kat belakang ni, belakang member aku selfie ni penuh ni geng-geng apa iblis setan ni semua. Dia bawa kepala dia tau, kepala dia, dia bawa ketua dia tau. Ketua dia datang. So jin yang dekat dalam badan adik si Zul ni cakap, aku tak nak balik, aku takut. Lepas tu dia cakap, tak apa, aku janji dengan kau, kalau kau keluar, itu apa, bos-bos kau tu yang besar-besar semua tu takkan dapat kacau kau. Cakap. Lepas tu dia buat deal lah dengan jin ni kan. Kau keluar, dia takkan dapat kacau kau, kau selamat. Macam tu lah lebih kurang kan. Kita buat deal lah kan. Lepas tu deal settle, benda tu keluar. Lepas tu Abang Samad ni dia keluar tau, dia keluar rumah. Dia pergi cakap dekat ketua jin tu lah, ketua kepada jin tadi tu lah. Dia sembang apa kan dengan benda tu kan. Macam, kau jangan kacau dulu ni, macam itulah. Dia sound dengan dia, kalau kau kacau aku bunuh kau lah. Macam gitulah contoh kan. Dah siap semua, dia dah halau benda tu balik. So bermulalah sesi rawatan. Slow buang. Tu kita ada mandikan dia kan, dengan mandian suci ke apa benda. So dah siap semua, Abang Samad pergi jumpa dengan Zul. Dia cakap macam inilah, dia cakap lah, ayat dia macam ni lebih kurang lah, Zul, kau ni tak boleh macam ni, adik kau macam ni, kau kena tolong ni. Lepas tu dia siap berubat semua. Adik dia ni dah siap mandi lah. Kau bayangkan lah, kalau dah pukul 12 lebih, nak pukul 1, nak pukul 2 tu kan, budak kurus kering mandi, badan dia sejuk tau. Lepas tu dia cakap, bila lagi aku nak balik ni, aku dah sejuk ni. Dia sound lah kuat-kuat. Lepas tu rupanya budak ni degil jugalah. Dia macam, kau tahu perempuan kan, perempuan selalu betul kan. Ni dia pun nak selalu betul. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia cakap, aku nak balik lah, sejuk. Macam dia marah-marah lah. Lepas tu cakap, sabarlah, ada sikit lagi. So dia cakap Abang Samad jumpa Abang Zul, kau tak boleh macam ni, kau kena buat macam ni. Lepas tu dah settle borak semua. Abang Zul pergi jumpa adiknya. Abang Samad pergi jumpa adiknya Abang Zul ni lah. Dia cakap, okey, sekarang ni aku dah buang apa benda yang ada dalam badan kau, yang singgah dalam badan kau ni. Sekarang ni kau tak boleh hisap rokok. Tu budak cakap, kita orang macam pelik lah. Kenapa bang dia tak boleh hisap rokok? Dia cakap, okey, paru-paru budak ni, organ dalaman budak ni, usus dia, paru-paru dia semua dah rosak. Sebabnya zat-zat dia macam dah dihancurkan sikit-sikit oleh benda yang dalam badan dia itulah. Cerita dia macam tu, lebih kurang. So dia cakap, okey bang, saya cuba tak merokok lah. Lepas tu lagi satu Abang Samad cakap, okey, lepas ni balik ni, saya ingat aku dia cakap macam ni, aku nak kau makan telur mentah 30 biji.
dalam tempoh berapa hari lah, aku lupa lah. Dalam tempoh 3 hari tak silap aku. Kau makan telur mentah pagi, tengah hari, malam. Contohlah 30 bijian, pagi 10, tengah hari 10, malam 10. Mentah-mentah dia makan. Okey, kenapa dia kena makan benda macam ni? Sebabnya dia nak bina sel-sel dalam badan dia lah. Itu mungkin perubatan tradisional tahulah benda macam tu kan. Aku tak tahu sangat. Lagi satu, dia suruh adiknya Zul ni minum beras tu, air kanji dia tu, tu minum. Itu pun ada asyik juga dia cakap macam tu lah. Okey lah, budak ni pun cakap okey, aku buat. Kau bayangkan selama aku kat situ, tak ada satu pun momen aku cakap bulu roma aku tak naik. Sepanjang aku kat situ, bulu roma aku memang naik. Aku cakap tak tipu lah, memang naik lah. Macam memang seram lah kan. Kau bayangkan lah kalau dah geng-geng jin kepala dia semua keluar kan. Aku memang tak nampak benda tu, tapi aku cakap sebelum ni aku merasa kuat kan. Semua kat situ kan, macam banyak lah. Kau bayangkan lah kalau kau seorang, kau nak lawan 30 orang, macam tu lah contohnya kan. So Alhamdulillah, lepas daripada kes tu, dengar ceritanya lah, aku tak jumpa pun budak tu. Dengar ceritanya budak ni pun dah sihat kan. Badan dia pun slowly recover kan daripada sakit dia tu. Mungkin badan dia dah macam gemuk sikit kan. Itulah. Okey, nasihat aku untuk orang Melayu kat luar sana. Kalau nampak orang lain maju, janganlah iri hati. Tolonglah orang tu maju dengan usaha dia, Allah izinkan dia berjaya. Kenapa kau nak busuk hati sedangkan Allah yang izinkan dia berjaya? Betul? Janganlah main dengan benda-benda syirik macam ni. Kau ni menduakan Allah, dosa. Tak baik tau. Kita ni orang Melayu kena support Melayu. Lagi-lagi yang agama Islam, janganlah mensyirikkan, menduakan Allah. Kesian orang tu elok-elok je nak bekerja, sihat. Kau boleh nak santau dia lah apa. Ini macam contoh kes Ustaz Kazim Ilyas kena santau katak katanya kan. Kita pun tak tahu. So tolonglah kita orang Melayu jangan santau orang. Orang tu nak berjaya, biar dia berjaya. Kita nak ambil sebagai iktibar, kita cuba berjaya macam dia juga. Sama-sama berjaya kan. Tak salah. Ini semua pun salahnya. Orang nak jaya, kita pun nak jaya, tapi santau punya cerita pun tak bolehnya Han. Aduhai. Sampai situ sajalah untuk cerita kali ini, kes santau. Untuk korang yang baru saja sampai ke channel ni, aku minta tolong kat korang untuk like video ni, subscribe channel ni. Jangan lupa share video-video yang ada dalam YouTube channel ni lah. Support lah saya. Mau minta gitu. Okay, sampai sini sajalah video kali ini. Kalau ada cerita lagi, korang kalau ada cerita boleh DM aku dekat IG kan. Nanti aku akan cuba sampaikan. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.